Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapa-bapa. Saya di sini untuk buat satu penyampaian adab doa. Semasa kita nak doa, macam mana adabnya, dan khususnya sekarang kita berdoa untuk rakyat Palestin yang mengalami kesengsaraan daripada Zionis Israel la'anatullah. Jadi kita sama-samalah kita doa insya-Allah. Jadi kalau kita nak doa, kita ada beberapa syarat yang kita perlu penuhkan. Kita perlu ikut. Iaitu pertama sekali, bila kita nak doa, kita sentiasa kita kena puji Allah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim alaihi. Jadi selepas tu baru kita, ini adab dia lah. Kita kena salawat atas Nabi dan kita bolehlah minta apa yang kita nak minta. Dan kalau kita nak doa kita ada power sikit, kita kena ada beberapa lagi syarat yang kita perlu penuhi, iaitu kita jaga sembahyang 5 waktu kita. Kita tepat pada waktunya, kita kena tunaikan sembahyang 5 waktu sehari. Alhamdulillah kita tunaikan. Dan jangan kita libat diri kita dalam riba. Riba ni satu dosa yang besar. Jadi barang siapa yang membolehkan riba, dia kata zaman moden ni riba ni tak apalah, tak ada riba, mana ada perniagaan tanpa riba. Macam ni kalau dia menyokong riba, Allah SWT cerita dalam Quran, dia nak berperang dengan aku. Allah kata, dia ni yang menghalalkan riba, yang kata membolehkan riba, dia sedang nak berperang dengan aku. Jadi bayangkanlah kalau kita nak perang dengan Allah, apa nak jadi? Jadi kita ni yang kita dulu ambil loan, beli rumah tu, sudahlah. Tapi jangan libatkan diri dalam riba lah. Memang tak boleh dalam Islam, tak boleh lah. Jadi yang ketiga, iaitu yang kita kena jaga sembahyang, dan kita kena jangan libatkan diri dalam riba. Dan kita tahulah dalam tiga jenis manusia ni Allah kata dia akan haramkan jannah. Allah cerita dalam Quran dia akan kekal dalam neraka. Yang mana satu, yang orang yang syirik pada Allah. Syirik tu tahu sajalah kan, kita semua tahu. Syirik tu dosa besar, tapi dalam dunia lagi kita taubat, Allah akan terima taubat kita. Tapi janganlah mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Yang tu Allah tak akan ampunkan. Jadi kita kena jaga yang tu, syirik tu kita kena jaga. Dan janganlah libat-libat dalam riba. Dan yang ketiga adalah membunuh diri. Membunuh diri dan membunuh orang yang tidak bersalah. Dua-dua pun sama, bunuh juga. Jadi orang-orang ini akan kekal dalam neraka, Allah cerita. Walaupun satu orang tu orang Islam, dia hidup dia dengan riba, jadi dia akan selama-lamanya dalam neraka. Itu cerita Allah, cerita dalam Quran. Dan yang orang kata yang ketiga, bunuh diri lah. Jadi tiga ni memang kita kena jauhkan. Jadi jangan derhaka pada ibu bapa. Dan ibu bapa kita biar ibu bapa merana tanpa ada apa-apa, kita tak jaga mereka, kita biar macam tu. Habis kita main nak doa, ya Allah bagilah yang ni, yang tu, yang ni. Boleh ke? Allah tidak akan layan doa kita. Jadi jaga juga. Dan dermalah kita, kalau ada RM2 sikit, dermalah sikit-sikit kita derma. Ini akan meredakan kemurkaan Allah. Kalau Allah duk marah kat kita, Allah murka dengan kita. Kalau kita duk sedekah kat orang, baiklah ambil duit ni, makanlah. Jadi meredakan kemurkaan Allah. Jadi yang tu kita buat. Jadi kita doa.
Alhamdulillah tuan-tuan, dengan doa ni memang power lah. Doa kita ni power dengan Allah. Jadi rakyat Palestin, kita nak cakap pasal rakyat Palestin sikit, saya nak buat ringkas lah. Rakyat Palestin ni, mereka dengan kesengsaraan mereka alami ni, mereka boleh masih laungkan Allahu Akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hebat tuan-tuan. Dugaan yang macam mereka dah alami sekarang, kalau macam mana tuan? Habislah iman kita, melayang. Naudzubillah min zalik. Allah pelihara kita daripada dugaan semacam itu. Jadi dengan orang Palestin ni, khususnya Gaza, kanak-kanak, perempuan, orang yang tidak berdosa dibunuh. Jadi sebenarnya penganas Zionis ini, Israel, dia ni sebenarnya dia ni pengecut. Mereka ni pengecut, takut mati, bohong banyak. Putar belit nombor 1. Dia akan bohong. Banyak kisah kita sudah tengok. Jadi orang macam ni yang angkuh, sombong, Allah cerita dalam Quran dah perangai mereka ni. Jadi kita kena minta, wahai Allah, peliharalah saudara-saudara kami. Ya Allah, Palestin, lelaki, perempuan, kanak-kanak yang tidak berdosa dari keberdilan bom. Dia bom mereka, orang kata nak gila-gila punya ni, dia nak terus completely wipe off, completely orang kata destruction, genocide, massacre. Dia nak macam tu. Pasal itu dia sudah potong internet apa semua, tak boleh nak tahu apa yang berlaku di sana dah. Tapi mereka lupa Allah bersama dengan orang Palestin. Allah sedang uji tuan-tuan. Allah sedang uji. Allah kalau nak tolong saja. Kita tahu cerita Nabi Lut. Mereka melakukan perbuatan yang keji. Allah terbalikkan. Semua ranap habis. Semua binasa. Dia boleh buat. Allah yang turunkan pertolongan untuk Nabi SAW masa perang Badar. Kita tengok. Allah turunkan malaikat terus. Allah boleh bantu. Allah sedang lihat juga. Apa lagi yang kita boleh tengok? Allah nak turunkan bantuan dia. Nabi Ibrahim AS nak dilontar dalam api, jatuh dalam api, tak jadi apa. Allah bantu Nabi Ibrahim AS. Jadi kita sini kita minta lah, wahai Allah. Kita dah dengar lagi, baru ni latest kita dah dengar budak-budak yang kanak-kanak dengan orang dewasa yang syahid. Mereka memang syahid. Mereka syahid semua wangi. Jenazah mereka wangi. Heran, Masya Allah, bagaikan kasturi. Dia kena bom, meletup habis badan semua. Ada yang mereka boleh ni, tapi lepas 10 hari, mereka korek. Mereka berkeluar rubble tu semua kan. Batu apa semua runtuh bangunan. Mereka ambil mayat tu. Wangi tuan-tuan. Allahu Akbar. Allah nak muliakan dah. Kita boleh nampak Allah dah muliakan mereka. Di dunia tu, kita korban sikit lah. Mereka perlu korban sikit lah. Kita tengok kanak-kanak, makanan tak cukup. Apa makanan tak ada, air tak ada. Apa pun tak ada dia. Keperluan asas manusia semua dia sekat. Allah sedang lihat. Kita kena tengok tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, bapa-bapa, doa. Rasulullah kata, takutilah kamu akan doa orang yang dizalimi. Mereka dizalimi 75 tahun. Ibu-ibu, isteri-isteri, anak-anak, bapa-bapa semua yang doa tu. Wahai Allah, bila lagi bantuan kamu akan datang? Wahai Allah, tolonglah kami ya Allah. Dunia telah lupakan kami. Termasuk kita. Kita boleh doa saja. Allah perlu. Allah yang kena tolong mereka. Mereka minta, ya Allah. Jadi, kata-kata Nabi akan menjadi kenyataan. Tetap akan berlaku. Mereka ibu-ibu punya doa. 75 tahun punya doa ada macam tu. Belum turun lagi. Belum turun lagi bantuan Allah. Apa lagi yang dia sedang buat? Kita tengok banyak negara-negara sekarang menentang Israel, Amerika.
Mereka tak setuju dengan apa yang mereka buat. Mereka bukan orang Islam. Tapi mereka ada hati perut. Mereka ada peri kemanusiaan. Mereka membantah sekeras-kerasnya apa yang dibuat. Amerika, dia kata Amerika, kamu katalah negara Amerika, kerajaan Amerika jangan sabitkan kami. Kami tak setuju dengan apa yang hang duk buat. Hang duk sokong Israel. Ambil duit kami setiap tahun 5 bilion hang bagi kat dia buat apa? Dia duk perkuatkan dia punya batalion, dia duk pergi serang Palestin. Depa tak ada apa, senjata apa pun tak ada. Depa duk macam tu hampir serang depa. Dah lah jadi macam penjara, tak boleh keluar. Open air prison. Dia tak ada apa dah. Hampir attack macam tu nak bagi lumpuh, mati terus semua. Tapi tak apa. Allah bagi dia syahid, tuan-tuan. Allah kata dalam Quran, janganlah kamu anggap orang yang syahid mati di jalan Allah. Janganlah kamu anggap mereka telah mati, mereka hidup. Dengan Allah memberi rezeki pada mereka. Alim ulama bagi huraian, mereka kata, mereka ditukar, dijadikan macam burung-burung berkeliaran dalam syurga. Rezeki diberikan pada mereka sehingga ke hari kiamat baru mereka akan tukar jadi ya Allah rupa asal mereka masuk syurga. Sementara ni mereka ada dalam syurga. Sedangkan Nabi-Nabi pun tak dapat darjat tu. Mereka tidak perlu dimandikan. Mereka tidak boleh disemayang. Tak perlu disemayang mayat. Tak perlu semayang jenazah pun tak payah. Tanah macam tu lah. Mereka hari akhirat nanti mereka akan bangkit dalam keadaan tu. Anak-anak Palestin semua mereka lelaki perempuan yang syahid, mereka akan bangun macam tu jadi akhirat di hari kiamat. Mereka akan diberi penghormatan yang hebat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan masuk syurga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka sekarang ada dalam syurga dah. Meninggal saja dia akan masuk dalam syurga. Bukan macam orang lain. Mereka akan masuk dalam kubur. Kalau orang baik, dia akan tidur sampai hari kiamat macam maple baru. Tapi mereka ni dah masuk syurga. Tapi dalam keadaan sebagai burung lah. Mereka akan berterbangan di syurga. Mereka akan minta kepada Allah, wahai Allah, bagilah kami peluang balik. Kami nak cerita kepada ahli keluarga kami betapa Allah beri balasan yang hebat. Allah kata, yang mai tak boleh nak balik dah. Nanti aku akan ceritakan kepada mereka. Itu dalam ayat Quran tu. Yang Allah kata nak ceritakan tu, Allah cerita dalam Quran lah. Jangan anggap mereka mati. Mereka ada, mereka hidup. Saya bagi makan kat mereka. Itu dia. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, kita tengoklah. Kita tengok macam penipuan yang mereka buat. Mereka kata, mereka reka cerita nak bagi orang lagi geram ke Hamas. Dia kata 40 bayi di mereka penggal kepala mereka. Jadi mereka buat kajian, mereka tengok ini bukan berita benar, ini tipu. Ini pembohongan. Tak pernah mereka buat macam tu. Gambar yang hang buat tu semua fake. Palsu. Tak jumpa pun mayat, hampa ambil gambar. Mana mayat mereka? Tak ada. Jadi ini satu pembohongan. Habis dia pergi bedil hospital. 500 orang mati dalam 5 second. Bila ditanya macam mana hang boleh pergi bedil hospital, dia kata ini Hamas punya kerja, bukan saya. Bukan kami. Tengok punya jahat syaitan besar tu. Benjamin Netanyahu. Dia pun satu hari nak mati. Hang tengok mereka punya nak sangat dunia ni. Nak tanah dia nak kaut lagi. Dah lah bagi satu tempat tinggal. Dia mau juga Gaza. Yang sempit dah daripada ambil dah semua. 90% yang ambil dah nak ambil semua. Nak bagi mati semua. Allah nak tengok ke? Allah akan biarkan. Tuan-tuan. Ibu-ibu, bapa-bapa. Kita kena doa. Wahai Allah. Zionis. Israel. La'anatullah dah tunjuk depa ni siapa. Depa ni punya jahat, kejamnya mereka macam mana depa dah tunjuk. Wahai Allah, engkau tunjuklah engkau siapa pada mereka. Ya Allah, kami faham, ya Allah, kami perlu pertahankan saja sementara menunggu Imam Mahdi, Nabi Isa AS. Tapi ya Allah, sementara ni ya Allah, kau kontrollah depa sikit ya Allah. Kau buatlah apa-apa supaya mereka akan takut
dan mereka akan kurangkan mereka punya keganasan, ya Allah. Kau boleh buat, ya Allah. Rahman, ya Rahim, ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Ya Allah, kami manusia tak tahu nak buat apa dah, ya Allah. Cuma kami boleh doa saja, ya Allah. Ya Allah, yang dua orang ni, ya Allah, kau uruskan mereka. Jangan biarkan mereka, ya Allah. Benjamin Netanyahu dengan Joe Biden. Mereka ni lah syaitan besar, ya Allah, yang mendatangkan segala kerosakan, kebinasaan. Pasal dia seorang yang negara lain, semua nak gaduh, nak perang, ya Allah. Jadi kau jagalah, ya Allah. Kau uruskan mereka ni, ya Allah. Dan ya Allah, orang bukan Islam yang beri sokongan, mereka yang ada peri kemanusiaan, nak bantu kami, ya Allah. Bantu Palestin. Bantu nak, apa orang kata, nak bagi sokongan satu dunia. Mereka bangun, ya Allah, seluruh dunia. Kami duk tengok dalam TV. Tapi kerajaan, mereka ada kerajaan, setengah-setengah kerajaan. Mereka ada polisi mereka. Rakyat dia lain. Dia tak mahu nak libat diri dalam kerajaan. Dia tak sokong dengan kerajaan yang sokong Israel. Dia nak sokong Palestin. Dalam salah seorang itu adalah member of parliament negara Irish, Richard Boyd Barrett nama dia. Richard Boyd Barrett nama dia. Ya Allah, kau berilah dia hidayah. Hebat sungguh di United Nations. Dia pertahankan hak orang Palestin. Orang Islam tak boleh buat. Mereka ni. Tapi dia ni dengan begitu hebat sekali. Dia kecam betul-betul Israel. Dia kata ini adalah satu perbuatan yang khianat. Tak bertamadun. Tak terima kasih dengan apa yang Palestin telah buat. Bantu kamu bagi tanah. Kamu tempat tinggal. Inikah balasan kamu? Macam tu dia. Kita tengok dalam 1948 kapal yang mereka mai, yang Yahudi ni, selepas Hitler bunuh 6 juta, baru kita tahu pasal apa Hitler bunuh mereka. 6 juta dia bagi bunuh. Dia dah tahu mereka ni lah bawa kerosakan dalam bumi. Macam mana Allah cerita? Dalam surah Al-Isra, Allah dah cerita dah macam kisah mereka ni. Dia akan berlaku. Jadi, mereka main dalam kapal itu macam penuh mereka. Dalam kapal itu, mereka main dengan satu banner yang besar. Mereka kata apa? German, destroy our family. Oh Palestine, don't destroy our hope. Dia kata, Jerman dah binasakan keluarga kami dah. Wahai orang Palestin, janganlah binasakan harapan kami. Mereka main macam tu. Jadi Palestin pula sekali pimai, mereka bagilah satu tempat, biar pilah mereka duduk. Jadi inilah balasan dia. Tengok betapa jahatnya mereka. Tak berterima kasih. Anggap diri mereka tinggi pada mengatasi semua bangsa lain. Biarlah dia bangsa siapa pun. Mereka ni, mereka anggap diri mereka itulah besar. Diri mereka lah tinggi. Mereka lah mulia di sisi Allah. Bukan Allah bagi tahu dalam Taurah. Dalam Taurah, yang di Allah bagi pada Nabi Musa AS, Allah tak cerita pun. Allah kata dia bagi nikmat dia lebih. Dia tak kata kamulah makhluk manusia yang paling mulia, yang lain semua bawah hampa. Tak ada. Mereka putar belik dengan ayat-ayat Allah turunkan Nabi Musa tu pun mereka putar belik. Tapi di kalangan mereka pun ada kaum Yahudi yang ikut 100% macam mana Nabi Musa AS ajak. Kita tengok dalam WhatsApp. Mereka kata, kami tak sedikit pun setuju dengan apa yang Zionis Israel buat. Kami, wahai dunia, janganlah percaya. Kami tak sokong mereka. Kami engkar dengan perbuatan mereka. Itu satu dosa yang besar. Buat kezaliman pada rakyat Palestin, khususnya Gaza. Kami tak setuju. Ini adalah satu kejahatan yang besar. Dia pada bagi tahu macam tu. Jadi macam tu punya orang pun ada. Janggut besar-besar dengan topi besar tu kan. Dia lah. Yang mereka ada satu konsep yang lain. Occultist. Orang putih kata occultist. Mereka ni dia ada satu konsep. Dia nanti masuk dalam konsep tu dalam agama dia. Dia akan bawa dan cerita pada orang. Inilah sebenarnya. Ini orang macam ni, John F. Kennedy pun kata, kamu akan menyesal lah dengan orang-orang ini. Jadi, tuan-tuan, kita kena tengok di sini, kita kena doa. Sekarang siapa tak doa untuk mereka, tak pedulikan mereka, ingat mereka ni tak ada apa, maka
Jangan heranlah orang itu akan mati dalam keadaan munafik. Dia bukan orang Islam pun. Dia tak ada sedikit pun rasa simpati dengan orang ni Palestin. Yang kita tengok mayat semua wangi. Bolehkah mayat kita mati 2 hari dah pekung dah? Bau busuk dah. Depa 10-12 hari korek balik. Wangi, Masya Allah. Itu petanda depa ahli syurga. Depa syahid. Kena bacalah sikit Quran, hadis. Kena ambil tahulah. Ha? Ini petanda Allah dah tunjuk dah. Cuma Allah punya bantuan nak tolong, nak hapuskan Zionis Israel ni belum lagi. Kita tak tahu Allah nak guna cara apa. Dia ada banyak cara dia. Kita tak tahu. Tapi kita minta lah yang tu, kita minta pada Allah. Allah, ya Allah, tolonglah sahabat kami, ya Allah, saudara kami, ya Allah, yang sedang sengsara, ya Allah. Tapi mereka cekal, tuan-tuan. Ibu-ibu bapa cekal iman mereka. Kanak-kanak dia panggil umur dalam 10 tahun. Dia cerita, kami akan tetap berada di sini. Kami akan mati di sini. Ini bumi kami. Kami hidup dan mati di sini. Doktor dalam hospital, doktor, jururawat, semua dia buat ikrar, kami hidup dan mati di sini, kami tak akan tinggalkan ini dan pi. Yang Benjamin Netanyahu, la'anatullah tu, dia kata, hampa semua kena clear. Dia clear, dia jalan-jalan tu, dia lepas satu bom balik, bagi sekali mati. Jahat. Mana ada kita dengar ni? Fir'aun pun tak azab orang dia macam ni. Tapi dia ni lagi dahsyat. Semua dia akan Allah SWT tak akan lepaskan dia. Jadi kita pun doalah, ya Allah, selamatkan saudara se-Islam kita, ya Allah. Kami lemah, ya Allah. Kami, ya Allah, bantuan kamu ni amat diperlukan orang Palestin, ya Allah. Mereka mengharapkan kamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Ya Allah, kau bantulah mereka, ya Allah. Tolonglah mereka, ya Allah. Kau hapuskanlah Zionis Israel, lanatullah, mereka punya kegiatan mereka ni, apa yang mereka rancang semua, kamu atasilah semuanya, ya Allah. Kau bantulah, ya Allah. Ya Allah, kau selamatkanlah dalam mereka. Macam Nabi SAW kata, janganlah kamu apa-apakan orang yang tak kena mengena dalam perang. Orang yang bekerja di bendang, orang yang ada dalam kuil, orang yang ada kanak-kanak, perempuan yang tidak berdosa, orang-orang tua. Orang ni semua tak kena mengena dengan perang. Jangan apa-apakan mereka. Ini syarat-syarat Nabi SAW letak pada sahabat sebelum dia ajak pergi untuk berperang. Sekarang dia tengok, ya Allah, dari langit lagi dia bubuh bom bagi mati semua. Yang mati semua orang tidak berdosa. Yang ni pengecut, Zionis Israel, Netanyahu ni, anjing gila ni. Dia ni memang macam anjing gila lah. Dia dah macam mengamuk dah. Dia nak binasakan semua. Semua Palestin, semua dia nak kaut. Dia nak ambil semua untuk dia. Berapa lama dia nak hidup? Kalau kamu betul anak jantan, pergilah cari Hamas. Lawan dengan dia. Yang kamu pergi meletupkan bom dalam hospital, sekolah, tempat orang yang tak pernah berlaku dalam perang ni, tempat-tempat itu dilarang bom. Tapi dia pergi bom di sana. Tu niat dia nak hapuskan semua. Tapi masuk United Nations, dia kata bukan dia, kami ingat Hamas ada di sana, kami bom. Mana lah Hamas nak pergi duduk? Pergi lah. Pergi dengan Hamnya Battalion, pergi cari. Itu kata anak jantan. Cari mereka, tempuran di sana. Jangan pergi bubuh bom bagi mati kanak-kanak, anak-anak, perempuan, orang tua, semua tak berupaya. Hang tak malu ke? Hang panggil diri hang gagah. Karena sebenarnya, ibu-ibu, bapa-bapa, dia ni Israel dah kalah dah. Dalam peperangan ni dia memang kalah pasal apa? Satu dunia dah mula benci. Barang-barang dia semua mereka boykot. Tuan tahu tak? Dah start dah. KFC lah apa, McDonald's, semua mereka tolak dah. Tak mau. Semua jangan pergi makan. Bukan orang Islam. Orang Islam dan orang bukan Islam pun. Mereka tak pergi dah. Dia akan rasa lah benda tu. Bilion-bilion ringgit dia akan rugi. Dalam masa yang terdekat ni. Jadi yang ni lah. Dia ni memang pengecut.
Dia tak berani lawan one by one. Dia yang tahu dia 2 attack kapal terbang, dia lepas bom. Yang tu yang dia pandai. Turun atas darat pun dia tak berani lagi. White Foster apa bom tu, dia dilarang guna yang tu. Dia guna yang tu pula. Yang tu dia boleh pi sampai dalam tulang tau. Dia punya gas tu masuk sampai tulang. Orang tu tetap akan mati. Tapi mati dalam keadaan tersiksa. Tengok. Macam mana punya binatang mereka ni. Zionis, Yahudi, la'natullah. Terrorist of, father of all terrorists. Dia kata kat Hamas teroris. Hamas pertahankan. Hampi dok ambil tanah mereka, curi tanah mereka. Jadi kena ada orang lah pertahankan dia. Dan jadi Hamas main pertahankan, teroris. Yang hampir rampai tanah mereka, bunuh mereka, kejam sejak 1948 sampai hari ini, yang tu tak ada apa. Yang baru ni 7 Oktober, Hamas pergi serang, teroris. Dia sudah bunuh kami, orang kami banyak-banyak ni. Yang dia ni bunuh dah takat dah 10,000, 15,000 dah dia bunuh. Kita kena doa, kita tak boleh buat apa. Allah Maha Kuasa, Allah tahu macam mana nak buat dengan dia. Kita doa lah tuan-tuan. Kita doa. Allah Maha Hebat. Allah boleh lakukan segala-galanya. Allah tak perlukan siapa. Allah nak hukum mereka. Tapi Allah akan tengok kita doa tak doa. Kalau kita tak doa, naudzubillah min zalik, mungkin kita mati dalam keadaan munafik. Kita tak mau benda ni tuan. Kita kena ada. Anggap mereka saudara kita, abang kita, adik kita, anak kita, isteri kita, suami. Kena anggap macam tu. Orang Islam ni macam satu badan. Kalau tangan sakit, terasa semua. Kalau mata sakit pun terasa satu badan. Macam tu kita kena. Jadi kita mintalah sama-sama, Tuan, kita doa. Kita doa dan kita doa untuk orang-orang yang beri sokongan pada Palestin yang bukan Islam. Allah bagi hidayat kat mereka. Kita perlukan orang macam ni. Dan Allah hapuskan Zionis Israel daripada peta dunia. Itu lebih baik. Pasal apa, kalau mereka dah tak ada, dunia aman. Tuan-tuan boleh tengok dengan sendiri. Pasal dia pun buat sengketa. Sekarang apa? Iran nak gaduh. China nak gaduh. Russia nak gaduh. Semua nak perang. Pasal syaitan ni. Jadi orang yang mendatangkan kerosakan dalam bumi Allah, mereka Allah kata orang macam ni memang kena dihapuskan. Jadi insya-Allah kita akan tengoklah, kita manusia tak terdaya, Allah akan uruskan mereka. Jadi kita minta semua doalah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.